Kita terus bersama dengan penganalisis politik kita. Baik Datuk Zaini dan Encik Mujibu, pastinya kita melihat 2 minggu yang cukup hangat, sengit ya, dengan suasana berkempen dan sebagainya. Dan juga pastinya ada cabar-mencabar. Tak juga kurang lontaran manifesto yang ada juga agak serupa di antara parti-parti yang kita perhatikan pada ketika ini. Di bawah pandangan anda berdua, Datuk, ya, apakah yang boleh disimpulkan berdasarkan 2 minggu sebagai waktu penilaian bagi rakyat Malaysia? Saya rasa terima kasih kerana menjemput saya pagi ini. Saya rasa ini adalah satu proses kematangan. Kematangan itu dah berlaku, di mana kita melihat bahawa ketiga-tiga gagasan itu telah membawa objektif yang sama, hampir sama, iaitu kestabilan negara. Saya rasa itu adalah amat penting sekali bagi pastikan bahawa rakyat itu dapat menilai lah siapa yang dia nak bagi, kerana kita melihat bahawa ketiga-tiga itu adalah sama. Jadi saya melihat bahawa proses kematangan, maturing proses tersebut dah mula berlaku sedikit demi sedikit dalam sistem demokrasi kita. Jadi itu adalah sesuatu yang bagi kita amat baiklah, bagi negara dan bagi bangsa dan sebagainya. Ya, Cik Mujibu, kita nak beralih terus ke Tambun, antara kerusi yang kerap diperkatakan. Semalam juga antara grand finalenya seperti yang anda perkatakan. Anda seorang penganalisis membuat kajian di lapangan. Tambun ni membabitkan kerusi yang perlu diperhatikan kerana ini bakal meninjau kepada perjalanan PRU ke-15 ni? Ya, ini satu kursi yang menarik lah. Di mana kalau kita lihat di lapangan, yang menjadikan satu kursi itu panas tu ada dua perspektif. Satu, heavyweight versus heavyweight lah. Dan juga calon heavyweight diletak di kawasan sukar ataupun kawasan yang berisiko. Jadi kalau di Tambun ini mungkin kita kata heavyweight versus heavyweight lah. Timbalan Presiden bersatu di situ ya. Dan juga sudah tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita melihat Tambun ini barangkali daripada perspektif bagaimana persaingan itu ya, yang melibatkan satu kawasan campuran yang begitu menarik, di mana kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu barangkali melebihi calon-calon yang lain. Tetapi daripada perspektif demografi pengundi di situ tu, ini memberikan refleksi tentang bagaimana satu kawasan pilihan raya itu boleh dibaca, kerana apa yang kita saksikan di Tambun ini ialah bagaimana parti Melayu yang bersaing merebut undi Melayu yang terpecah akhirnya akan memberi kemenangan kepada satu parti yang mempunyai base undi di kalangan pengundi bukan Melayu yang tinggi. Maka siapa yang mencuri undi siapa akhirnya memenangkan calon yang ada undi base itu. Ini satu refleksi tentang bagaimana keterpecahan undi akan memberikan kemenangan kepada parti-parti yang bersaing. Bila menyentuh keterpecahan undi itu kan pada PRU 14, Faizal Azumu ketika itu menang di bawah PKR sendiri. Adakah pada ketika ini rakyat di sana di Tambun sendiri akan melihat track record sebelum ini, apakah yang berjaya dilakukan sebelum ini ataupun berdasarkan keperluan mereka sekarang? Saya rasa itu antara pertimbangan yang diletakkan kepada pengundi. Tetapi kalau kita mengandaikan ini dan juga membawa kembali senario 2018 kepada 2022 itu berkali sangat berbeza. Kerana di samping pertimbangan pengundi untuk melihat track record, reputasi, politik personality, politik kepartian itu dalam perspektif yang menjadi ukuran dan sukatan pengundi untuk melakukan pilihan. Dalam masa yang sama juga kita harus melihat latar belakang itu ya toh. Sebab 2018 perlawanan itu menjadi tidak berapa sengit kerana ia melibatkan dua paksi utama, PH dan BN. Tapi pada ketika ini paksi itu menjadi 3 dan mungkin menjadi lebih kerana ada calon bebas dan juga parti-parti kecil untuk merebut undi itu. Jadi setting ini dia sebenarnya memberikan kelebihan taktikal kepada pengundi dan juga kepada parti itu sendiri. Pengundi sudah tentulah mereka boleh melakukan unjuk rasa dengan mengundi parti lain. Seperti mana yang saya dapati di lapangan, ramai pengundi-pengundi terutama pengundi-pengundi Cina mengatakan kita kena undi, dia kata. Tapi kalau kita rasa yang penyandang ini tak buat betul, kita undi parti ini. Kerana kalau dia menang pun, dia akan tahu undi dia akan merosot. Maka dia kata dia akan buat kerja. Ini dia punya taktikal. Tapi daripada perspektif parti, sudah tentulah mereka akan melihat ini daripada bagaimana untuk melakukan culaan dan pergi tepat kepada lapangan itu dengan mengenal pasti siapa undi base mereka, di mana kawasan putih, di mana kawasan kelabu, di mana kawasan hitam. Jadi
data-data ini akan memberikan mereka peluang untuk melihat bagaimana untuk inlinekan kempen, bagaimana untuk mengatur strategi dan sudah tentulah ini akan memudahkan pergerakan parti. Baik, saya sangat tertarik bila berkata berkenaan taktikal. Datuk, taktikal itu juga yang menyebabkan, sebab saya terbaca satu artikel mengatakan Perak adalah the mother of this election, the mother state of this election. Maksudnya kerana itu mungkin menjadi tumpuan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ke Tambun. Melihat kepada taktikal ini, kenapa Perak, Datuk? Ya, saya rasa dalam election dia panggil politik is a game of numbers. Yes. Everything is about numbers. Yes. Jadi maknanya perkiraan tu adalah amat penting. Tactical tu adalah amat penting. Dalam election ini ialah kita nak pergi menuju satu peperangan. Bukan peperangan kecil tetapi peperangan besar. General election. Jadi semua pihak, semua parti-parti politik mengambil perkiraan ini, iaitu taktikal itu amat penting dan macam mana pencaturannya. Jadi yang paling penting sekarang ni bagi saya lah bukan election ini. Election ini dia akan habis pukul 6. Tetapi post election tersebut, post election tersebut dia akan menentukan pencaturan siapa yang akan memerintah. Berdasarkan saya rasa Ilham Center pun dah buat survey mengatakan bahawa tidak ada satu gagasan pun akan mendapat orang kata absolute majority untuk membentuk kerajaan. Jadi selepas ini akan berlaku horse trading, akan berlaku wagon trading, bukan horse trading lagi. Horse trading dah tak boleh dah. Wagon trading tu kereta kuda tu akan di trade kan bagi memastikan bahawa siapa yang akan memerintah negara, siapa yang akan membentuk kerajaan, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Jadi saya rasa ini semua taktikal sedang berlangsung. Jadi saya rasa hari election ni tak penting. Tak penting. Tak penting. Rakyat akan menentukan siapa yang nak itu. Tapi selepas itu. Apa yang berlaku selepas itu? Jadi walaupun kita rakyat mengatakan aku nak pangkah ini, tetapi at the end of the day, selepas inilah yang akan menentukan segala-galanya. Baik. Itu dia. Ya, Datuk. Saya sangat setuju sebab ramai yang sangat-sangat risau ataupun khawatir apa yang akan berlaku dengan kataan wagon trading itu. Yang difahamkan parti-parti memang tak cukup angka untuk membentuk satu kerajaan. Dan pastinya perbualan kita semakin hangat. Saya tanyakan lebih lanjut lagi apakah maksud wagon trading itu dan apa yang boleh kita jangkakan selepas ini jika ia berlaku, Hanif. Betul, menuju ke angka 112 yang sangat penting. Itu kita nak berhenti seketika. Terus bersama kami di Malaysia hari ini.